beberapa kategori cuti lah, jenis cuti di bawah Perintah Am, ada juga MyPPSM, iaitu yang mana saya boleh kategorikan di cuti ini ada 4 kategori. Yang pertamanya, cuti yang diberi kerana perkhidmatan. Yang kedua, cuti atas sebab perubatan. Yang ketiga, cuti tidak berekod. Dan yang keempat adalah cuti-cuti lain. Okey, untuk pada hari ini saya akan tekankan mengenai cuti-cuti atas sebab perubatan. Okey, yang mana kita boleh panggil juga cuti sakit. Cuti sakit ni kalau kita lihat di sini, okey, yang mana saya lihat di sini adalah cuti sakit ni, kita ada, kalau boleh kita kategorikan, dia mempunyai 6 cuti sakit lah. 6 cuti sakit, yang mana pertamanya cuti atas sebab perubatan ni dia ada 6. Yang pertamanya cuti sakit, kedua cuti sakit lanjutan, yang ketiga cuti karantina, yang keempat cuti bersalin, yang kelima cuti TB, kusta dan bara, dan juga yang keempat ada yang keenam adalah cuti kecederaan. Yang mana semua saya rasa perlu tahulah di mana urusan perkhidmatan ini, yang mana sama ada ketua jabatan, guru besar, pengarah, setiausaha bahagian perlu tahu cuti-cuti atas sebab perubatan ini, sebab di mana pegawai-pegawai seliaan di bawah tuan-puan pun mengguna pakai cuti-cuti atas sebab perubatan lah. Biasanya cikgu pun ramai kalau puan maklum, ramai yang sakit antaranya macam sakit. Biasanya sekarang ni TB, kusta dan bara lah. TB, kusta dan bara, dan juga mental lah kita nampak kat sini kan. Okey, alright. Okey, takrifan cuti atas sebab perubatan ini untuk makluman lah. Sebab kita pada hari ini kita memang tekankan mengenai cuti atas sebab perubatan, sebab banyak pertanyaan daripada guru-guru, daripada ketua jabatan juga yang bertanya, yang banyak bertanya mengenai cuti atas sebab perubatan ni. Sebab mereka tidak jelas. Bila mereka tidak jelas, mereka tidak tahu apa selepas langkah-langkah yang perlu dilakukan. Yang banyaknya bertanya melalui telefon. Kadang-kadang ada yang datang ke kementerian sendiri, tuan-puan, daripada jauh, daripada Perak, daripada Kedah, semata-mata ingin bertanya berkaitan dengan apakah cuti atas sebab perubatan ini, dan juga apakah benefit ataupun apakah langkah-langkah yang perlu mereka laksanakan lah. Jadinya saya akan kupas mengenai perkara ini dengan lebih detail, yang mana termasuk juga nanti ada yang bagaimana nak menumbuhkan lembaga perubatan, dan bagaimana apakah alternatif yang boleh pegawai-pegawai ini mohon, antaranya macam bersara dan bersara atas sebab kesihatan, bersara pilihan kan, ataupun ketua jabatan boleh juga masukkan pegawai ini dalam sekiranya perlulah, kita boleh pertimbangkan untuk dimasukkan dalam jawatan pool lah, jawatan kumpulan. Okey, pertamanya saya nak menyebut di sini adalah apakah takrifan cuti atas sebab perubatan. Ini memang kena faham betul-betul apakah takrifannya di bawah Perintah Am 15 Bab C. Cuti-cuti atas sebab perubatan ini adalah diberi oleh ketua jabatan atau kuasa tertentu bila seseorang pegawai itu disahkan oleh seseorang pegawai perubatan atau oleh sebuah lembaga perubatan atau oleh seorang ahli panel doktor sebagai tidak sihat untuk menjalankan tugas-tugas jawatannya. Cuti sakit ini juga, cuti atas sebab perubatan ini juga memerlukan kelulusan ketua jabatan, tuan-puan. Ia bukannya hak seorang pegawai itu. Okey, seterusnya. Okey, yang mana kalau kata pegawai itu sakit, dia akan diberikan sijil cuti sakit. Okey, di bawah Perintah Am 1 Bab C, di mana takrifan sijil akuan sakit ini adalah sijil akuan sakit yang dikeluarkan oleh seorang pegawai perubatan kerajaan atau oleh sebuah lembaga perubatan di bawah Perintah Am Bab F, oleh seorang ahli panel doktor yang diluluskan oleh kerajaan. Okey, di mana seorang pegawai ini di bawah Perintah Am Bab F itu juga menyatakan seseorang pegawai yang jatuh sakit dan tidak dapat hadir di pejabatnya
hendaklah mendapatkan CJ sakit dari pegawai perubatan atau panel doktor dan menghantarkan CJ tersebut kepada ketua jabatannya dengan seberapa segera yang boleh. Yang ini sangat penting tuan-puan, di mana CJ cuti sakit ni adalah satu daripada bukti yang tuan-puan tidak sihat dan tidak dapat melaksanakan tugas pada dalam satu tempoh yang tertentulah. Yang mana kadang-kadang CJ sakit ni kadang-kadang pegawai ada juga yang hilang. Jadi pegawai perubatan tidak boleh mengeluarkan CJ cuti sakit yang lainlah, sebab mereka telah dikeluarkan CJ cuti sakit pada ketika itu dan pada tempoh itu. Okey, yang mana hanya boleh dibuat adalah perakuan daripada pegawai perubatan yang merawat tuan-puan pada ketika itu. Alright. So CJ sakit ni bila mana nanti tuan-puan kata macam diberikan CJ cuti sakit, simpan elok-elok CJ cuti sakit itu dan maklumkan kepada pentadbir di sekolah ke di pejabat ke, nanti akan pentadbir di pejabat biasanya akan mendapatkan kelulusan daripada ketua jabatan. Itu adalah flownya lah, dan akan dimasukkan dalam Hermes. Okey, sebab CJ sakit ni diperlukan untuk perekodan untuk dia cuti sakit, sebab nanti ada kenyataan cuti kan. Kita takut nanti kalau tak ada rekod di dalam kenyataan cuti pegawai bahawa pegawai ini sakit dan sebagainya, akan memberi kesan kepada tempoh perkhidmatan pegawai layak untuk di pengiraan faedah persaraan kelak. Ini akan menyukarkanlah. Alright. Okey, yang pertama tadi saya sudah sebut puan tadi, yang mana kita cuti atas sebab perubatan ni, yang pertamanya kategori ni adalah cuti sakit lah, yang mana tujuan ni diberikan kepada pegawai yang telah disahkan sebagai tidak sihat untuk bertugas oleh pegawai perubatan, supaya pegawai boleh berehat di rumah atau hospital untuk memulihkan kesihatannya. Ini saya tekankan di sini sebab dia kena berehat di rumah tuan-puan ataupun hospital. Itu dua tempat saja yang boleh. Kalau kita nampak dia dekat shopping kompleks, itu dia boleh dikenakan tindakan tindakan maksudnya menyalahgunakan CJ cuti sakit yang telah diberikan. Nampak kat shopping kompleks ke, tengok wayang ke, itu tidak dibenarkan sama sekali. Alright, itu ada salah. Okey, yang mana kadar cuti sakit ini adalah 180 hari dalam 1 tahun kalender, yang mana 90 hari yang pertama diluluskan oleh ketua jabatan. Ketua jabatan tu kalau di KPM ini, Kementerian Pendidikan ni, adalah contoh kalau sekolah pengetua, guru besar, kalau contoh bahagian adalah pengarah. Okey. Dan 90 hari yang kedua tambahan itu adalah diluluskan oleh ketua setiausaha kementerian ataupun kuasa tertentu. Alright. Okey. Syarat pelaksanaan cuti sakit di bawah Perintah Am bab 17 bab C dan juga dibaca bersama dengan ceraian MyPPSM 5.4.9, yang mana pegawai pelaksanaan cuti sakit ini, pegawai disahkan tidak sihat untuk bertugas, yang mana oleh pegawai perubatan, panel doktor ataupun lembaga perubatan yang mana pengesahan CJ sakit ini, tidak sihat ini hendaklah dibuktikan dengan CJ sakit. Kalau kata tak ada CJ sakit tu, maksudnya dia tak sakit dah tu. Jadi yang mana kita hanya doktor saja yang boleh mengesahkan pegawai ini tidak sihat, ataupun panel doktor ataupun lembaga perubatan. Okey. Seterusnya, semua cuti sakit itu hendaklah di hospital ataupun rumah pegawai. Melainkan jikalau ditetapkan oleh seorang pegawai perubatan sebaliknya lah, contoh dia ada isu macam stres ke, ada anxiety ke, apa mental kan. Mental kadang-kadang dia ada diarahkan pegawai perubatan pergi ke satu tempat lah daripada rumah dengan hospital. So itu dibenarkanlah. Dan cuti sakit ini termasuk hari rehat mingguan, hari kelepasan mingguan dan hari kelepasan am. Dan jika pegawai masih disahkan tidak sihat setelah menghabiskan semua kelaikan cuti sakit, maka ketua jabatan boleh memberikan cuti rehat ataupun cuti tambah perubatan yang berkelaikan. Boleh saya menanya soalan Kita dah ada soalan daripada ruangan chat ini, daripada SK Cochrane lah Jadi dia menanya, Puan, bagaimana situasi pegawai yang diberikan cuti sakit dalam tempoh dan waktu itu tetapi
ketua jabatan menolak dan mengarah untuk hadir ke sekolah? Okey. Yang ini sebab sakit ini, itulah dia sebenarnya atas pertimbangan ketua jabatan jugalah. Sebab kelulusan itu adalah memang bila mana diberikan CJ cuti sakit, memang ketua jabatan yang akan meluluskan CJ cuti sakit berkenaan. Jadi apa pun cuba berbincang dengan ketua jabatan dan sebagainya. Akan berbalik semula kepada kebajikan Ya, ketua betul. jabatan kepada pegawai dia lah. Jadi sebenarnya kalau kita dapati pegawai kita sakit, pertimbangan tuan-tuan sebagai PGB di sekolah sebenarnya meluluskan, tapi dia melihat kepada pertimbangan dan kebajikan kita pada staf kita lah. Okey, teruskan Puan. Okey, untuk makluman tuan-puan tuan-puan, untuk makluman saya nak tekankan di sini sebab ada isu berkaitan dengan CJ sakit CJ sakit yang mana ada yang menelefon kata ketua jabatan tak terima CJ sakit pada swasta. Ada yang tak terima, terpaksalah mereka ni pergi tunggu lama, mungkin terlampau sakit ni dia pergi tunggu lama lah. Kadang-kadang hospital, government hospital kadang-kadang lama lah dia punya tempoh waktu untuk menunggu untuk jumpa doktor. Jadinya agak sukarlah. Jadi mereka kebanyakannya pergi ke swasta untuk dapatkan CJ sakit. Sebenarnya boleh tuan-puan, di mana CJ sakit swasta ni boleh diterima berkuat kuasa pada 18 Februari 2022 yang mana CJ sakit swasta ataupun CJ sakit swasta ini yang mana pesakit luar ataupun dalam yang tidak melebihi 180 hari dalam 1 tahun kalender tidak perlu ditandatangan timbal oleh seorang pegawai perubatan kerajaan. Okey, yang sebelum boleh diterima oleh ketua jabatan. Sebab kadang-kadang ketua jabatan ni dia tak berapa maklum lah. Itu yang wujudnya isu-isu di bawah, di peringkat bawah, yang mana kita di kementerian pun kadang-kadang kita pun hanya dapat tahu isu-isu ini bila mana mereka menelefon, dan kita pun cakna jugalah isu-isu yang telah dibangkitkan lah, dan kita cuba untuk kita memberikan orang kata pemakluman kepada ketua jabatan supaya melihatlah perkara-perkara ini dengan lebih teliti supaya nanti tidak disalahkan kemudian kelak. Sebab kalau kata ketua jabatan tidak melaksanakan tugas-tugasnya, mereka boleh dikenakan tindakan tuan-puan, tindakan tanda tutup dan sebagainya. Okey, bukan sahaja kepada pegawai tetapi ketua jabatan pun sekiranya tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya boleh dikenakan di bawah akta PUA 395/1963. Okey. Saya melihat kepada satu lagi soalan di sini Encik Nabil bernafas yang lebih awal dia menanya soalan ini. Okey, jadi Assalamualaikum, saya masuk ward pada bulan 4 mendapat cuti 2 bulan. Semasa saya membuat rawatan lanjut pada pertengahan bulan 5, doktor memberikan cuti pula selama sebulan. Jadi dia dah macam double cuti. Jadi macam mana nak kira cuti sakitnya itu? Okey, terima kasih Encik Nabil. Okey, bagi mana yang double cuti ni, sebenarnya kalau kita diberikan satu kemudahan, dia tak boleh ada double, maksud saya ada lagi kemudahan lain yang diterima. Kalau satu cuti dalam cuti tidak boleh. Jadinya dia akan melihat kepada mana yang terkini dan juga yang tempoh yang sepatutnya lah, tempoh yang mana yang sampai sehingga diperlakukan oleh pegawai perubatan dan sehingga dia sembuh. Jadi kita akan lihat tempoh dia jugalah. Cumanya dia tak boleh cuti dalam cuti lah. Okey. Jadi kalau ikut pada soalan itu tadi, seharusnya dia akan ambil cuti yang kedua itu untuk dipanjangkan. Yang terkini lah. Yang terkini. Jadi Puan, kita dah melihat kepada cuti sakit. Jadi apakah tindakan alternatif yang boleh diambil oleh ketua jabatan apabila pegawai di bawah selianya mungkin masih belum sembuh? Okey, terima kasih. Okey, sekiranya 180 hari dalam 1 tahun kalender itu telah pun digunakan sebab kita kelayakan kita cuti sakit ini 180 hari je dalam 1 tahun kalender, 180 hari je. Sekiranya memerlukan lebih lagi, orang kata pegawai kita lihat tidak sembuh lagi dan memerlukan lagi orang kata cuti sakit. Maksudnya kita boleh dipertimbangkan cuti sakit lanjutan. Tetapi sebelum cuti sakit lanjutan ini diguna pakai, pegawai perlu ditubuhkanlah lembaga perubatan, yang mana penubuhan lembaga perubatan ini adalah di peringkat tanggungjawab ketua jabatan sebab ada yang ketua jabatan juga pentadbir yang
yang tidak berapa faham bagaimana penubuhan lembaga perubatan ini dilaksanakan. Yang mana contoh, kalau contoh kita nampak kat sini, sebelum 180 hari habis tu, sebenarnya pentadbir di sekolah ataupun di bahagian-bahagian ataupun di kementerian juga boleh membuat tindakan di mana pegawai cuti jabatan perlu memohon untuk penubuhan lembaga perubatan kepada pegawai sebelum 180 hari itu habis. Maksudnya dalam tempoh 160 hari itu pegawai pekerja jabatan boleh mohon untuk lembaga perubatan. Okey, yang mana akan mohon untuk cuti sakit lanjutan. Yang mana tujuan untuk cuti sakit lanjutan ni adalah untuk bagi membolehkan pegawai pulih atau sihat semula. Tetapi dia mesti diperakukan oleh lembaga perubatan sebagai tidak sihat untuk bertugas, tetapi ada harapan untuk sihat semula bagi perkhidmatan selanjutnya. Sebab di keputusan lembaga perubatan tu dia ada 2 kotak dia. Yang pertamanya, kalau dikata dia ada harapan untuk sembuh, jadinya dia akan pergi ke cuti sakit lanjutan lah. Okey, kalau kata dia kekal, dia tidak boleh sembuh dan tidak boleh menjalankan kewajipannya lah. Jadi dia boleh dipertimbangkan untuk bersara atas sebab kesihatan. Okey, yang mana kadar untuk cuti sakit lanjutan separuh gaji ini dia ada 90 hari lah, 90 hari. Tetapi jika tidak ditubuhkan lembaga perubatan puan, dia ada kesan dia di mana dia tidak diperakukan untuk cuti sakit lanjutan separuh gaji. Cuti sakit lanjutan separuh gaji tuan-puan, kalau kata tidak ditubuhkan lembaga perubatan dan dia tidak dapat cuti sakit lanjutan separuh gaji, sekiranya ditubuhkan, dia dapatlah layak untuk dipertimbangkan untuk cuti sakit lanjutan separuh gaji maksimum 90 hari dengan perakuan lembaga perubatan yang mengesahkan bahawa pegawai masih tidak sihat untuk bertugas semula tetapi ada harapan untuk sembuh. Okey, yang keduanya, sekiranya dia tidak sihat lagi, jadi dengan pegawai boleh dipertimbangkan untuk cuti sakit lanjutan tanpa gaji maksimum 90 hari dengan dibayar allowance bantuan bersamaan separuh gaji jika masih tidak sihat dan diperakukan oleh lembaga perubatan. Okey, sebagai ada harapan untuk sembuh. Okey, syarat-syaratnya untuk cuti sakit lanjutan ini, dia telah menghabiskan cuti sakit bergaji penuh lah, tadi saya saya maklumkan tadi tuan-puan, untuk selama 180 hari dan dia telah menghabiskan swasta ataupun kerajaan. Ya, betul. Swasta ataupun kerajaan 180 hari. Dia telah menghabiskan cuti sakit berkenaan sakit bergaji penuh lah, dan dia telah menghabiskan cuti rehat ataupun dia telah, kalau cikgu dia cuti sakit tambahan 25 hari. Dan syaratnya juga perlu mengemukakan laporan dan perakuan lembaga perubatan. Itu yang perlulah. Cuti sakit lanjutan ini diberikan dalam 1 tahun kalender dan boleh diulang dalam tahun kedua. Sekiranya belum sembuh, pegawai boleh dibesarkan dengan perakuan lembaga perubatan di bawah PP 10 1995. Alright. Okey. Sebelum tu saya juga ini tekankan di sini tuan-puan, di mana kalau sekiranya sebelum kita menunggu cuti sakit lanjutan itu lulus ataupun telah diberikan persetujuan daripada kuasa tertentu, pegawai ini perlu mengambil cuti sakit tuan-puan. Jadi dia perlu mengambil cuti sakit sebelum cuti sakit separuh gaji itu diluluskanlah, sementara nak menunggu laporan lembaga perubatan kan. Kadang-kadang ia agak mengambil masa tempoh yang lama. Jadinya pegawai berkenaan perlu mengambil cuti sakit supaya nanti pegawai boleh menerima cuti sakit lanjutan separuh gaji. Separuh gaji. Kalau kata dia tidak mengambil cuti sakit ini dalam tempoh menunggu laporan lembaga perubatan, maka pegawai diberi cuti tanpa gaji. So dia akan memberi kesan mana pegawai tidak dapat gaji dan sebagainya. Dia akan menyukarkan pegawai. Okey. Saya juga ingin memberikan ringkasan. Kalau saya fikir mungkin daripada tuan-puan yang sedang menonton juga dapat melihat slide saya lah, yang mana ringkasan kiraan cuti sakit lah, yang mana ada harapan untuk sembuh. Yang ini bila mana lembaga perubatan kata dia ada harapan untuk sembuh.
Okey, yang mana untuk guru dan juga bukan gurulah. Yang ni saya mohon sangat Ketua Jabatan memang betul-betul kena faham bagaimana caranya, bagaimana dia punya perkiraannya supaya nanti tidak disalah apa ni orang kata tidak faham, tidak melaksanakan. Tidak melaksanakan tu salah satunya lah. Kadang-kadang ada juga yang Ketua Jabatan tidak menubuhkan lembaga perubatan untuk pegawai. Bila tak sampai cuti dia sampai 200 hari, 300 hari, ini akan menyebabkan pegawai ini tidak dapat gaji, cuti tanpa gaji. Dan ini adalah salah satu tanggungjawab Ketua Jabatan sebenarnya, tanggungjawab Ketua Jabatan yang mana perlu tubuhkan lembaga perubatan. Kalau kata Ketua Jabatan tidak menubuhkan lembaga perubatan, seolah-olah Ketua Jabatan ini tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Jadi bolehlah dikenakan tindakanlah. Okey, yang mana kalau contoh kalau guru sebab mungkin dalam platform ini kebanyakannya gurulah, saya difahamkan guru besar, pengetua dan okey. Yang guru ini adalah yang pertamanya, kalau contoh tadi saya ingin tekankan, ini memang kena faham betul-betul tuan-puan. 90 hari yang pertama dia dikira bergaji penuh dan atas kelulusan Ketua Jabatan. 90 hari yang kedua ada atas kelulusan Ketua Sesuai Kementerian dan kuasa tertentu. Ini saya ulang lagi sekali supaya tuan-puan faham. Dan ia adalah bergaji penuh. Kalau guru dia akan ada 25 hari tambahanlah sebagaimana dalam Perintah Am Bapsi 1974. Okey, sekiranya 205 hari ni guru ini tidak sihat. Itu yang sepatutnya ditubuhkan lembaga perubatan. Tapi lembaga perubatan itu dia boleh ditubuhkan sebelum sampai 180 hari, nak habis 180 hari itu dah boleh tumbuh lembaga perubatan supaya tak terlambat untuk pegawai orang kata tak dipotong gaji lah orang kata kan. Pegawai layak untuk cuti sakit lanjutan separuh gaji. Ini sebab kalau kata separuh gaji, kalau kata diluluskan separuh gaji, pegawai akan dapat gaji. Satunya dan tempoh sebab nanti dia akan memberi kesan tuan-puan kepada perkhidmatan tuan-puan yang untuk melayakkan untuk pengenaan faedah persaraan nanti. Itu yang sangat penting tuan-puan kena ambil maklum. Diri sendiri pun kena ambil maklum. Yang mana cikgu-cikgu sendiri kena ambil maklum. Yang mana penubuhan lembaga perubatan terhadap diri tuan-puan itu perlu. Itu perlu. Sebabnya kalau kata Ketua Jabatan tak ambil tindakan apa-apa lagi, tuan-puan yang perlu contohnya diri sendiri itulah, orang kata pegawai itu sendirilah yang mana sakit itu perlu bertanya adakah tuan telah menubuhkan lembaga perubatan terhadap saya. Itu kena tanya. Jangan kita senyap je. Kadang-kadang kita pun bila dah sampai dah nak pencen, dah dapat gaji, tak dapat gaji. Kenapa tak dapat gaji? Sebab dia cuti sakit, tak dapat kelulusan dan sebagainya. Nanti mulalah menjadi satu isu. Jadi isu mahkamah. Benda-benda ni menjadi isu mahkamah puan, sebab ada yang tidak ini saya bercerita secara real story lah real story sebab saya menjaga guru kan. Bila saya menjaga guru ni kita nampak bila mana dia dah nak pencen dan sebagainya, baru dia tahu dia sepatutnya layak untuk sebab Ketua Jabatan dia tidak menubuhkan lembaga perubatan kan, sebab sepatutnya dia layak untuk cuti separuh gaji, tetapi dia tidak ditubuhkan lembaga perubatan, dia tak layak cuti separuh gaji, cuti sakit lanjutan separuh gaji. Jadinya pegawai ini dia pergi ke mahkamah. Jadi benda-benda ni saya memang pesan kepada pengetua guru besar, ambil iktibar daripada cerita saya yang mana perlu cakna tubuhlah lembaga perubatan sekiranya pegawai ini dah habis dah tempoh kelayakan cuti sakit dia. Sebab nanti sebab akan disalahkan pengetua dan guru besar lah. Biasanya Ketua Jabatan lah yang akan disalahkan. Sampai kadang-kadang kita dengar jugalah Ketua Jabatan tu sampai terpaksa bayar semula, tak nak jadikan kes kan, dia bayar semula kepada cikgu-cikgu ni kan, cikgu yang mana yang telah tidak luluskan cuti sakit lanjutan separuh gaji sebab tidak ditubuhkan lembaga perubatan. Jadi kita tak nak berlaku perkara-perkara beginilah. Okey. Dan setelah 90 hari itu tadi telah habis cuti sakit lanjutan separuh gaji dah habis. Sekiranya nampak pegawai itu masih lagi belum sembuh. Apa tuan-puan perlu buat adalah tubuh lagi lembaga perubatan untuk kita lihat sama ada pegawai ni boleh diberikan cuti tanpa gaji dengan bantuan separuh gaji lah. Alright.
Okey, yang mana untuk yang bukan guru pun dia sama juga. 90 hari yang pertama adalah ketua jabatan, kelulusan ketua jabatan. 90 hari yang kedua KSU ataupun kuasa tertentu, dan sekiranya telah habis 80 hari dia mula menggunakan cuti rehat dia yang berkelayakan. Yang berkelayakan. Okey, yang mana dan perlu ditubuhkan lembaga perubatan sekiranya ingin memohon cuti sakit lanjutan separuh gaji iaitu 90 hari, dan selebihnya adalah cuti sakit lanjutan tanpa gaji sekiranya ada tubuh lembaga perubatan. Okey, sekiranya tidak tubuh lembaga perubatan, ini saya bagi tahu tadi. Maksudnya saya rasa tuan-puan pun boleh melihat slide saya di situ, yang mana kalau kata dah habis 205 hari itu, sekiranya tidak tubuh lembaga perubatan, dia akan jatuh di bawah tanpa cuti tanpa gaji, di bawah Perintah Am bab C 14A kecil lah. Ataupun sekiranya cuti tanpa gaji itu tidak diluluskan oleh ketua jabatan, dia boleh jadi 14A besar pula. Maksudnya tidak ada alasan yang munasabah. Benda-benda ni, cuti ni sangat penting lah untuk kita tahu yang mana cuti sakit inilah. Okey. Sama juga dengan bukan guru. Okey. Ini pun saya telah okey. Penumbuhan lembaga perubatan tuan-puan, banyak juga yang bertanya tuan-puan mengenai penumbuhan lembaga perubatan. Boleh saya pergi dulu dengan soalan. Okey. Soalan yang dikemukakan di sini, bagaimana sekiranya kita mengambil cuti sakit itu di luar stesen. Contohnya macam kita balik bercuti, kemudian kita tidak sihat dan kita mengambil cuti itu di luar daripada kawasan, contoh daripada Negeri Sembilan kita mengambil di Kelantan. Jadi adakah itu dibenarkan? Okay. Dan satu lagi, bagaimana sini ada banyak juga soalan yang bertanya, bagaimana sekiranya kita kehilangan sijil cuti sakit itu. Apa tindakan yang boleh kita lakukan lah. Okey. Terima kasih kepada tuan-puan yang bertanya soalan ini. Okey. Yang mana tadi, yang pertamanya tadi banyak yang saya terima jugalah soalan yang begini. Yang mana kalau kata di luar stesen, maksudnya sepatutnya dia di Putrajaya. Contoh dia bekerja di Putrajaya, tetapi pada ketika itu dia dapat cuti sakitnya di Pahang contoh. Dia tak ada masalah. Orang kata selagi mana dia adalah sijil sakit yang tulen lah, orang kata yang bukan yang palsu, itulah yang kita akan terimalah untuk sijil sakit seperti mana dalam Perintah Am bab F lah. Okey, yang mana tadi soalan yang kedua tadi adalah yang tadi pertama saya dah jawabkan, yang mana boleh saja digunakan. Kalau contoh di kat Pahang ke dia dapat sijil cuti sakit tu, kita boleh gunakan. Ketua jabatan boleh menerimalah sijil cuti sakit berkenaan selagi sebab sijil cuti sakit tu diperakukan oleh pegawai perubatan yang diiktiraflah. Yang kedua soalan tadi berkaitan apa pun? Sijil cuti sakit itu hilang. Okey. Selalu begini tuan-puan, sijil cuti sakit hilang. Memang banyak yang berlaku sijil cuti sakit yang hilang. Yang ini kalau mana di bawah amalan perubatan ni, doktor tidak boleh keluarkan lagi sijil cuti sakit yang mana pada tempoh yang mana pegawai pergi pada ketika itu mendapatkan sijil cuti sakit. Lepas tu dia balik rumah, lepas tu tak tahulah dia letak mana. Selalu macam itulah. Kadang-kadang selalu berlaku ni perempuan lah selalu sebab dia banyak sangat handbag lah, selalu hilang kadang-kadang memang hilang lah. Bila hilang ni memang tidak boleh dikeluarkan lagi sekali sijil cuti sakit pada tempoh pegawai telah pergi mendapatkan rawatan dengan pegawai perubatan berkenaan lah. Sekiranya hilang, tuan-puan boleh pergi jumpa kepada pegawai perubatan yang merawat tuan-puan untuk mendapatkan perakuan lah, yang mana dalam tempoh berkenaan tuan-puan sakit, dia akan ada rekod lah, cuma dapat perakuan saja, tetapi sijil cuti sakit itu tidak boleh dikeluarkan lagi. Okay. Jadi dan masih sama sebenarnya disebut sebelum ini sebenarnya kelulusan cuti sakit ini sebenarnya akan diluluskan oleh ketua jabatan. Betul. Jadi dia akan berbalik semulalah bagaimana sebenarnya ketua jabatan, pertimbangan ketua jabatan bagi melihat kepada isu inilah. Kita tak adalah perkeliling mengatakan bahawa ketua jabatan menolak atau kita ada perkeliling sebegitu kan, yang macam ada kelulusan memang daripada ketua jabatan. Ya, betul, kelulusan ketua jabatan.
tak adalah pula yang perkeliling nyatakan ketua jabatan kalau tidak meluluskan itu akan memberi kesan kepada tata tertib. Mungkin akan beri tata tertib. Dia akan jatuh kepada bawah yang tata tertib lah kalau kata kalau tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya lah dengan betul. Dengan betul. Jadi PGB pun sebenarnya main peranan pertimbangan yang berat jugalah di sini ya, bila nak meluluskan lulus ke cuti sakit ni kepada pegawai di bawahnya lah. Betul. Pertimbangan itu sangat penting juga. Okey, jadi kita teruskan dengan penubuhan lembaga perubatan. Okey, boleh. Alright. Okey, banyak juga yang bertanyalah berkenaan dengan penubuhan lembaga perubatan. Macam mana nak tubuhkan lembaga perubatan? Apakah apa garis panduan yang diguna pakai? Okey, dan siapakah yang perlu menubuhkan lembaga perubatan? Soalan-soalan ni sering kita terima daripada sekolah, guru besar, pengetua, kan? Okey. Yang mana kalau penubuhan lembaga perubatan ini, ketua jabatan perlu menubuhkan lembaga perubatan jika telah memenuhi syaratlah. Syarat-syarat yang mana-mana yang telah ditetapkan di bawah Perintah Am 19 Bab F. Okey. Okey. Penubuhan lembaga perubatan ni yang mana yang pertamanya telah memenuhi syarat Perintah Am 19 Bab F ni yang pertama. Pegawai itu kita lihat masih tidak sihat selepas habis cuti sakit biasa 180 hari. Yang tadi saya dah maklumkan kepada tuan-puan yang mana yang telah habis cuti sakit ini 180 hari ini maksudnya dia boleh tubuh dah lembaga perubatan untuk mohon tubuh lembaga perubatan. Sebelum sampai 180 hari, 160 hari ke ketua jabatan dah boleh ambil tindakan. Okey. Yang kedua, tiada harapan untuk sihat atau tiada harapan untuk sembuhlah untuk melaksanakan tugas dan kewajipan dia tu. Jadi kita boleh ketua jabatan boleh menubuhkan lembaga perubatan. Yang ketiga, kita lihat pentadbir-pentadbir di sekolah nak lihat cuti sakit pegawai 45 hari atau lebih setiap tahun selama 3 tahun berturut-turut. Yang ini pun dikategorikan yang mana boleh kita untuk angkat untuk penubuhan lembaga perubatan. Dan seterusnya, jika kita lihat kesemuan otak atau kesihatan fizikal diragui. Yang ini memang selalulah, yang ini memang saya tekankan. Kadang-kadang kita nampak kebanyakan cikgu-cikgu ni dia ada sakit mental. Biasa orang sakit mental ni tak akan mengaku dia mental. Jadinya hanya doktor yang tahu bagaimana dia nak menilai tahap kesihatan pegawai lah. Jadi bila kita nampak, ketua jabatan nampak perlunya tubuh lembaga perubatan kepada pegawai, tubuhkan. Okey. Seterusnya, pegawai cedera semasa bertugas. Kalau sekiranya pegawai cedera masa bertugas, yang ini kita tubuh lembaga perubatan lah. Dia ada dia punya di bawah MyPPSM. Dan seterusnya, pegawai disahkan mengidap penyakit TB, kusta dan barah. Penyakit TB, kusta dan barah, yang ini kita akan boleh ditubuhkan, kita jabatan boleh tubuhkan lembaga perubatan. Dan seterusnya, perlu mendapatkan rawatan di luar negara. Yang ini pun perlu tubuh lembaga perubatan. Dan seterusnya, atas arahan KKM lah bagi urusan pembelian ubat, alat perkhidmatan, perubatan dan rawatan. Di mana perkeliling-perkeliling berkaitan dengan penubuhan lembaga perubatan ini adalah mengguna pakai yang pertamanya Perintah Am 19 Bab F, MyPPSM PP 1.2.4. Yang ini yang mana menguruskan cikgu-cikgu ni perlu buka, perlu orang kata bacalah perkeliling ni, faham apa macam mana nak tubuh lembaga perubatan, sebab ada yang tak faham. Garis-garis panduan tu memang ada. Kalau kata tuan-puan tak jumpalah contoh garis panduan untuk penubuhan lembaga perubatan ni, boleh menghubungi kementerian. Kita boleh panjangkan kepada tuan-puan lah. Okey. Dan dokumen yang perlu disediakan oleh ketua jabatan bagi penubuhan lembaga perubatan ni, yang pertamanya dia ada borang-borang je dia seperti mana yang digariskan dalam garis panduan. Yang kedua, laporan perubatan terkini pegawai. Yang ini memang kadang-kadang saya dimaklumkanlah memang agak sukar untuk dapat laporan perubatan. Laporan perubatan ni kadang-kadang pegawai refuse untuk bagi. Sebab dia pegawai ni kadang-kadang dia
dia ada stigma dia takut dengan lembaga perubatan. Kalau kata lembaga perubatan ni macam negatif. Sebenarnya tidak. Lembaga perubatan ini kita nak hanya untuk melihat keadaan kesihatan seseorang pegawai itu, sama ada dia sihat ataupun tidak, untuk melaksanakan tugas-tugas dan kewajipannya. Okey. Laporan perubatan terkini ni siapa yang boleh mohon ni di bawah garis panduan yang dikeluarkan oleh KKM. Yang pertamanya dia adalah pesakit sendirilah yang boleh mohon laporan perubatan. Yang kedua, ibu atau bapa ataupun penjaga pesakit di bawah umur 18 tahun. Yang ketiga, waris untuk pesakit yang meninggal. Yang keempat adalah pemohon oleh pihak ketiga, contohnya ketua jabatan, pengkuat insurans, tetapi perlu surat keizinan dan asal yang ditandatangani oleh pegawai berkenaan lah ataupun waris. Okey, sebab kadang-kadang laporan perubatan ni agak sukar. Selalu mendapat soalan ini. Contoh, kalau kata pegawai tidak memberikan kerja sama, sebenarnya di bawah peraturan 1/2013, PP 1/2013, ketua jabatan boleh memberikan arahan kepada pegawai untuk melaksanakan pemeriksaan kesihatan, dan juga kita boleh dapatkan laporan tu. Laporan kesihatan pegawai lah. Sekiranya pegawai ingkar untuk beri, pegawai itu boleh dikenakan tindakan tata tertib sebenarnya, sebab dia mengingkar arahan ketua jabatan. Alright. Yang ketiga, okey, apakah dokumen dia? Tadi saya sambung balik. Untuk penubuhan lembaga perubatan ni, dia perlu ada senarai tugas pegawai. Yang keempat, laporan ringkas tahap pegawai laksana tugas. Yang kelima, kenyataan cuti sakit pegawai. Kenyataan cuti sakit pegawai lah. Perkara-perkara ini penting diberikan sebagai untuk penilaian kepada panel-panel doktor yang telah dilantik untuk penubuhan lembaga perubatan. Semasa penubuhan lembaga perubatan tu, dia ingin melihat semua dokumen yang berkaitan untuk dia menilai tahap kesihatan pegawai dan untuk menilai adakah pegawai boleh melaksanakan tugas-tugasannya. Okey, yang ini seperti mana yang tuan-puan dapat lihat juga ya, yang mana saya telah maklumkan tadi, yang mana pemeriksaan kesihatan ni di bawah PP 1/2013 lah. KJ ni boleh mengarahkan pegawai yang sedang berkhidmat untuk menjalani pemeriksaan atau mengemukakan maklumat kesihatan yang telah disahkan oleh pengawal perubatan berdaftar apabila terdapat keperluan untuk mengetahui status kesihatan pegawai. Okey. Yang ini memang ketua jabatan memainkan peranan lah. Dia perlu memberikan arahan kepada pegawai berkenaan untuk kita melihat tahap status pegawai. Sekiranya pegawai ingkar untuk melaksanakan pemeriksaan kesihatan, boleh dikenakan tindakan tata tertib. Okey, ada soalan? Kalau ada soalan? Seperti mana Puan cakap tadi, Puan Nur Syafinas juga bertanya berkaitan tentang menubuhkan lembaga perubatan. Jadi semoga penjelasan tadi telah memberikan pendedahan lah kepada Puan Syafinas tadi. Okey, jadi ada soalan kat sini ya, daripada Jumiah Sidovardi. Okey, dia KPT di salah sebuah sekolah di Kuala Lumpur. Menanyakan, bagi yang mendapat cuti sakit melebihi 180 hari, adakah layak atau tidak dinilai prestasi? Okey. Okey. Penilaian prestasi ini, kalau kata penilaian prestasi ini kalau lebih 180 hari contoh cuti sakit bergaji penuh ke yang mana cuti dia ambil tu lebih 180 hari, dia tidak layak dinilai prestasi. Tetapi contoh dia cuti sakit, saya ambil contoh dia cuti sakit bergaji penuh, dan dia lebih 180 hari lah, tetapi dia memang tidak layak dinilai, tetapi dia layak untuk pergerakan gaji tahunan je lah, dengan mengguna pakai penilaian prestasi dia pada tahun sebelum. Okey, saya harap saya dapat menjawab soalan puan berkenaan lah. Alright. Okey. Mungkin satu lagi bila berkaitan daripada Puan Rozanalita Khamis. Okay, ada guru tidak mahu ketua jabatan tubuh lembaga perubatan. Jadi bagaimana pihak sekolah nak maklumkan pada guru tersebut, dan juga minta penerangan juga bagaimana implikasinya jika kita menubuh medical board ni pada pegawai yang akan berpencen. Implikasi. Alright. Ada dua soalan lah di sini sebenarnya. Yang pertama dulu, tak mahu tubuh. Guru dia tak nak. Okey. Penubuhan lembaga perubatan ni sebenarnya adalah tanggungjawab ketua jabatan, tetapi pegawai
tidak mahu menemukan lembaga perubatan. Kemungkinan pegawai itu tidak faham ke, kita minta supaya ketua jabatan ataupun pentadbir ini memainkan peranan untuk menerangkan kepada pegawai sebenarnya penubuhan lembaga perubatan ini adalah perlu. Kalau kata dia tak tubuhkan, puan akan tidak dapat gaji, akan dapat tanpa gaji. Jadi benda-benda ni kita perlu maklumkan kepada pegawai. Kalau tidak ditubuhkan lembaga perubatan ni, ini pro and cons dia. Ini apa yang puan dapat, apa implikasi dia, apa kesan dia. Puan tak dapat gaji, puan nanti akan memberikan kepada tempoh perkhidmatan pegawai layak untuk faedah persaraan. Benda-benda tu kita perlu maklumkan. Dan juga penubuhan lembaga perubatan ni kita boleh bila sekiranya lembaga perubatan itu, panel-panel berkenaan memutuskan bahawa pegawai ini kekal, tidak boleh menjalankan tugasnya, dia boleh dipertimbangkan untuk bersara atas sebab kesihatan. Saya akan terangkan nanti dalam slide yang seterusnya mengenai apakah kelebihan sekiranya tubuh lembaga perubatan dan apakah kelebihan sekiranya dia bersara atas sebab kesihatan. Alright, okey. Implikasi tadi kalau kita mengambil medical board ni pada pegawai yang berpencen, yang akan berpencen. Implikasi dia tak ada implikasi puan. Contoh, okey, saya teruslah Okey, saya terus. Contoh keputusan lembaga perubatan implikasinya. Okey, implikasinya contoh pegawai kekal. Pegawai tidak berupaya menjalankan kewajipan berdasarkan senarai tugas. Ini yang mana yang dia sebenarnya contoh pegawai itu sakit. Okey. Dia ni tak tahu sama ada ni dia ada dua sebenarnya, sama ada bersara pilihan ataupun dia bersara atas sebab kesihatan. Kalau kata bersara atas sebab kesihatan, dia bercadang untuk bersara atas sebab kesihatan ataupun sebab dia punya kelebihan tu lebih baik daripada dia bersara seperti mana biasalah. Kalau bersara atas sebab kesihatan, dia punya keperluannya dia perlu ada lembaga perubatan. Kalau tiada lembaga perubatan tu, dia tidak boleh dipertimbangkan untuk bersara di atas sebab kesihatan lah. Itu keperluannya lembaga perubatannya. Dia implikasinya adalah kesan yang positif lah. Positif, di mana dia tak ada kesan yang negatif. Sebab tu saya cakap stigma kadang-kadang beberapa orang ni dia fikir penubuhan lembaga perubatan ni negatif. Tidak, sebenarnya penubuhan lembaga perubatan ni perlu untuk kita menilai keadaan pesakit, keadaan pegawai. Yang pertamanya, dia akan ada dua keputusan lembaga perubatan. Tuan-puan boleh tengok dekat MyPPSM, boleh tengok di Perintah Bab F, yang mana yang pertamanya, kalau kata kesihatan dia baik atau sedang pulih dari penyakit, jadi pegawai ni berupaya tuan-puan untuk menjalankan kewajipannya berdasarkan senarai tugas yang telah diberikan. Contoh kalau cikgu biasa 30 waktu kan, 32 waktu. Kalau kata dia boleh menjalankan tugas tu, dia kenalah 30 waktu dia menjalankan tugas dia untuk melaksanakan tugas-tugas itu, dia boleh sembuhlah, berupaya untuk sembuh. Jadinya kemungkinan ada juga yang sedang pulih ni, yang pertama dia akan pergi cuti sakit lanjutan. Yang itu yang tadi dia akan pergi cuti sakit lanjutan. Jadi kena faham yang tu. Kalau keputusan lembaga perubatan tu, dia berdasarkan keputusan lembaga tu, kita akan tengok apa next step. Next step dia adalah kalau kata dia ada harapan untuk sembuh, dia akan pergi cuti sakit lanjutan. Cuti sakit lanjutan. Okey, kalau kata dia penyakit dia kekal, okey, pegawai tidak berupaya menjalankan kewajipan berdasarkan senarai tugas. Pegawai boleh diperlakukan ataupun dia boleh dipertimbangkan oleh JPA lah untuk bersara atas sebab kesihatan. Ini adalah di bawah Akta Pencen 1980 Seksyen 10(5)A. Alright. Yang mana bila mana ketua jabatan luluskan dia untuk cuti, dia boleh pegawai layak untuk dapat cuti perubatan khas. Yang ini kena tahu. Sebab saya pergi naziran di jawatan kumpulan dan sebagainya, bila mana ada pegawai yang sakit, dia tak tahu pun dia dapat cuti perubatan khas. Sebab bila mana dia laporan lembaga perubatan ni, keputusannya menandakan dia ni kekal, tidak dapat menjalankan kewajipan dia. Jadi dia layak untuk dapat cuti perubatan khas. Sehinggalah tarikh keluar keputusan, maknanya mulai tarikh cuti perubatan khas tu adalah mulai tarikh keluar keputusan lembaga perubatan itu, yang mana kata dia kekal itu, dan sehingga sehari sebelum tarikh persaraan diluluskan oleh JPA. Nampak kat situ. Maksudnya dia tak perlulah lagi nak
tak perlu risau, tak perlu datang kerja. Kalau kata memang dia sakit kan, jadi dia dapat cuti perubatan khas. Contoh sekiranya ada juga, nanti saya rasa ada juga isu yang juga bertanya kepada kami, yang mana sekiranya dia tidak diluluskan bersyarat atas sebab kesihatan, contohlah. Tapi dalam lembaga perubatan tu dia kata kekal, dia dapat menjalankan kewajipannya, dia masih lagi layak cuti perubatan khas. Cumanya nanti bila kata tak lulus, dia akan balik semula ke dalam sistem seperti mana biasalah, dia akan bekerja seperti mana biasa. Dan mungkin akan ditubuhkan lembaga perubatan lagi dan sebagainya untuk menilai semula tahap kesihatan pegawai. Sebab lembaga perubatan ini adalah dianggotai ahli-ahlinya adalah doktor, jadi mereka yang lebih tahu tahap kesihatan pegawai. Macam kita, seperti mana macam saya pun, kita tak boleh nak menilai pegawai sebab kita pun bukan ada medical background dan sebagainya kan. Alright. Okey. Ini saya maklumkan tadilah yang mana cuti perubatan khas tadi saya dah maklumkan, dia adalah mulai tarikh keluarnya laporan lembaga perubatan. Ini kena betul-betul faham tuan-puan. Nanti kalau tuan-puan kena pada diri tuan-puan sendirilah maksudnya ketua jabatan pun kena faham, cikgu-cikgu pun kena fahamlah. Okey, yang mana tarikh dia mulai keluarnya laporan lembaga perubatan itu. Dan akan tamat sehari sebelum tarikh persaraan yang diputuskan oleh JPA. Okey. Dan semasa cuti perubatan khas tu, jangan risau tuan-puan, pada ketika tuan-puan diberikan cuti perubatan khas, akan dibayar gaji pokok dan imbuhan tetap berdasarkan jawatan hakikinya. Jadi kalau kata tuan-puan tak dapat gaji tu, pergi kepada pentadbir tuan-puan untuk bertanya mengenai gaji tuan-puan lah sekiranya diberikan cuti perubatan khas. Alright. Okey, yang ini saya akan terus pergi bersara kalau kata pegawai ini kekal dan tidak dapat menjalankan kewajipannya, pegawai layak untuk dipertimbangkan bersara atas sebab kesihatan. Saya nak sentuh sedikit tuan-puan untuk apakah kelebihan ataupun bersara atas sebab kesihatan ini. Yang mana bersara atas sebab kesihatan ni dia mestilah dia punya kriteria adalah anggota itu dia memilih skim pencen lah. Itu yang pasti. Dan dia adalah pegawai tetap dan telah disahkan jawatan dan tidak memiliki KWSP. Yang ini pegawai yang boleh dipertimbangkan untuk bersara atas sebab kesihatan. Okey. Ada soalan ke daripada kalau kita ambil daripada Puan Farah sekiranya sakit berpanjangan, bolehkah kita mengambil MC secara berturut-turut di klinik yang berbeza-beza? MC berturut-turut di klinik yang berbeza-beza. Betul. Tak ada masalah sebenarnya nak klinik mana pun, selagi cuti sakit itu ada cuti sakit yang diiktiraf maksudnya tulen. Maksudnya disahkan oleh ada pegawai perubatan yang mengeluarkan sijil cuti sakit berkenaan. Dia tak ada masalah. Dia di mana klinik dan sebagainya. Alright. Dan juga ada satu di sini daripada Saiful, saya rasa namanya ni Saiful Ashraf pegawai ini mempunyai masalah mental tetapi medical board pernah berlaku pegawai masih fit to work untuk bekerja. Jadi kita dapati pegawai ini mungkin ada masalah kesihatan lah, disebut di sini mental, tapi pegawai perubatan melihat dia masih fit untuk bekerja. Jadi bagaimana tindakan ketua jabatan untuk melihat kepada isu ini? Alright. Yang ini mungkin akan pergi ke contoh itulah bila mana kadang-kadang kita berhadapan, sebab isu ni memang selalu berlaku bila saya pergi naziran dan sebagainya, biasanya yang mental ini bila kita pergi ke lembaga perubatan ni dia satunya dia tak faham, dia takut. Jadi dia sebenarnya dia boleh dibesarkan sebab kesihatan sebenarnya, tetapi walau bagaimanapun kita tertakluk kepada keputusan lembaga perubatan. Kalau kata dia fit to work, dia kena kembali untuk berkhidmatlah, tetapi ketua jabatan perlu lihatlah sama ada pegawai ini
boleh menjalankan tugas-tugasnya ataupun tidak, sebenarnya boleh lagi kita untuk tubuhkan semula lembaga perubatan untuk mendapatkan penilaian semula pegawai ini. Boleh untuk tubuhkan semula, ataupun sebenarnya saya pun nak tahu juga sama ada pegawai itu dalam kadang-kadang yang mental ni, kita ada juga di bawah pool ni memang ada yang mental lah. Kita lihat juga kadang-kadang kalau dia memberi bahaya kepada pelajar, kalau dia mental, dia memberi bahaya mendatangkan bahaya kepada murid-murid, pelajar, kita boleh pertimbangkan untuk kejawatan pool lah. Yang ini. Macam kami juga pernah menerima soalan daripada peserta kami yang bertanya, sekiranya kaki tangannya itu sakit yang mistik. Jadi macam mana dia, sebab bila mendapat rawatan di hospital tak dapat carilah penyakit itu. Jadi macam mana cuti sakitnya itu untuk dikira. Jadi tapi kaki tangan itu sebenarnya tidak fit lah untuk bekerja. Okey. Tidak fit untuk bekerja ni, sebagai yang kita tak ada background medical ni, kita tak boleh menilai pegawai. Hanya doktor saja yang boleh menilai pegawai. Sekiranya doktor kata, pegawai perubatan ni berkata dia ni not fit to work, so dia akan keluarkan CJ cuti sakit. Itu sudah semestinya berdasarkan dia tidak berhadir bertugas tu, berdasarkan dia tak fit untuk bekerja pada ketika itu disebabkan dia sakit, adalah berdasarkan CJ cuti sakit. Itu sahaja yang boleh kita sandarkan sebagai rekod untuk dia tidak hadir bertugas pada ketika itulah. Jadinya apa pun kita memang kalau kata dia sakit mistik sebab ada juga yang sakit mistik ni, saya faham, tetapi sekiranya ada juga laporan perubatan, saya akan melihat kepada bila mana pegawai-pegawai ni ada juga yang sakit mistik dan sebagainya, kita perlukan laporan daripada doktor lah, bagaimana doktor ni menilai dan sebagainya, dalam kategori apa, diberikan ubat apa dan sebagainya. Itu yang benda-benda yang daripada laporan perubatan itu kita akan baca. Daripada situ kita akan menilai pegawai inilah dan sebagainya. Okey, saya akan teruskan yang mana bersara atas sebab kesihatan lah di bawah Seksyen 10(5)A Akta Pencen 1980 Akta 227, yang mana kalau kata lembaga perubatan tadi yang menilai pegawai mengatakan berkeputusan bahawa pegawai ini kekal dan tidak boleh menjalankan kewajipannya untuk melaksanakan kewajipan sebagai seorang cikgu lah, contoh sebagai cikgu dia tak boleh menjalankan untuk tugasan mengajar lagi, sebab cikgu dia punya core ataupun bidang tugas yang pertama yang mengajar. Kalau dia tak boleh mengajar, dia dah, maksud saya dia dah orang kata not fit, dah memang kekal lah, tak boleh menjalankan kewajipannya. Dan kita boleh pertimbangkan ataupun pegawai boleh diperlakukan bersara atas sebab kesihatan. Okey, yang mana lembaga perubatan telah mengesahkan bahawa dia ni kekal. Okey, tarikh persaraan berkuat kuasa sehari selepas kelulusan KPPA atau pihak berkuasa pencen, yang mana faedah persaraan ni tuan-puan boleh dapat ganjaran pencen dan GCL layak dibayar pada tarikh persaraan pada ketika itu. Contoh umur tuan-puan 39 tahun, masa tu bersara atas sebab kesihatan, tuan-puan boleh dapat 39 tahun. Contoh umur tuan-puan 35 pun boleh dapat pada umur 35 tahun. Alright. Okey, untuk makluman tuan-puan juga perkara ini juga saya ingin tekankan kepada tuan-puan sebab pelbagai pertanyaan dan juga ada juga stigma-stigma yang orang kata kita perlu hapuskanlah. Orang kata kita tak nak lagi cikgu-cikgu ni dimomokkan dengan persyaratan sebab kesihatan ni adalah satu benda yang negatif. Dia tak dapat pencen dia yang sepatutnya. Tidak tuan-puan. Sebenarnya bersara atas sebab kesihatan ini telah ditambah baik tuan-puan, kuat kuasa 1 Januari 2018. Yang mana penambahbaikan faedah persaraan atas sebab kesihatan telah diperjelaskan dalam ceraian MyPPSM PP 1.2.5. Okey, yang mana di sini saya rasa tuan-puan pun boleh lihat yang mana penambahbaikan yang telah dilaksanakan, yang mana tempoh perkhidmatan bagi pengiraan pencen perkhidmatan dan ganjaran perkhidmatan bagi persaraan atas sebab kesihatan mulai 1 Januari 2018. Contohnya, kalau pegawai ni kurang daripada 9 tahun berkhidmat, contohlah kurang 9 tahun berkhidmat,
Pencen pegawai tempoh perkhidmatannya adalah secara isyarat lah. Yang mana kalau pencen ni biasanya pengiraannya 1/600 darab dengan tempoh bulan perkhidmatan pegawai yang melayakkan lah, darabkan dengan haji hakiki pegawai lah. Jadi kat sini tempoh pengiraannya itu, tempoh perkhidmatan dia tu adalah secara isyarat. Okey. Contoh kalau kurang daripada 9 tahun 119 bulan lah, sebab bila mana pengiraan pencen ni menggunakan kaedah bulan perkhidmatan yang melayakkan. Kalau tak cukup 1 hari dalam 1 bulan tu pun tak dikira. Maksudnya contoh dia sepatutnya 30 bulan, dia jadi 29 bulan lah. Tak cukup 1 hari dalam bulan berkenaan. Contoh. Okey, contohlah. Jadi kalau pencen di sini kurang daripada 9 tahun, dia seolah-olah telah berkhidmat 20 tahun. Tuan-puan bayangkan dia akan ditambah 10 tahun. Jadi tidak ada yang kurang, maksudnya tidak ada yang negatif pun, tidak ada yang negatif sekiranya pegawai bersara atas sebab kesihatan. Lagi ada banyak kelebihan-kelebihan dia sebenarnya. Okey. Termasuk juga ganjaran ganjaran tuan-puan nanti. Contoh kalau tuan-puan diperlakukan untuk pencen atas sebab kesihatan, yang mana ganjaran itu juga akan ditambah 10 tahun. 120 bulan lah kalau kira ikut calculation mathsnya adalah 120 bahagikan dengan 12, 10 tahun lah kan. Kita contoh tempoh perkhidmatan dia tu 9 tahun tambah lagi dengan 10 tahun. Itulah ganjaran yang dia akan terima. Okey, pengiraan ganjaran pun kita boleh lihat kepada akta pencen lah. Okey. Seterusnya, kalau kata dia 10 ke 20 tahun, dia akan ditambah juga dengan secara isyarat dia akan jadi 360. Contoh 20 tahun Contoh 20 tahun dia baru berkhidmat 20 tahun ni, pegawai ni. Jadi dia secara pengiraannya, secara isyaratnya dia dapat 360 bulan ataupun 30 tahun lah kan. Itu yang maksimum lah. Kalau maksimum ni adalah 360 hari, 360 bulan sajalah maksimum. Contoh kita bekerja seperti mana kita yang sekarang ni lah. Ada lagi tempoh, contoh ada lagi 10 tahun lagi. Pegawai yang bersara atas sebab kesihatan ni tak perlu tunggu sampai 360 bulan seperti mana kita ni. Jadi pegawai ni ada kelebihan dia. Jadi dia tak perlu risau pun untuk pencen atas sebab kesihatan ni. Jadi dia tak ada kekurangan. Tak ada less favorable tu, tak ada lah. Maksudnya benefit dia orang kata sama seperti mana orang-orang lain yang pencen seperti mana biasa. Tempoh perkhidmatan pegawai. Alright. Termasuk juga dengan ganjaran, yang mana tempoh ganjaran pegawai ini akan ditambah secara isyaratnya menjadi 360 bulan jugalah kalau kata dia 20 tahun lah. 20 tahun. Jadi tuan-puan yang mana sakit lah, saya nasihatkan kalau kata tak sihat, jangan takut untuk pergi ke lembaga perubatan, sebab kalau nak pencen atas sebab kesihatan ni, dia perlu ada perakuan terlebih dahulu daripada lembaga perubatan. Kalau tak ada daripada lembaga perubatan, segitu tuan-puan tak boleh diperakukan lah untuk bersara atas sebab kesihatan. Okey. Okey, seterusnya. Okey, saya nak tekankan juga di sini yang mana pegawai yang bersara atas sebab kesihatan ni contoh dia ada, kadang-kadang dia fikir dia ni ada lagi hutang yang banyak. Contoh rumah, mungkin rumah je 2 juta saya rasa lah kan, 1 juta ke kan, saya tak pasti lah. Baki pinjaman perumahannya tak boleh diselesaikan sekiranya pegawai ini pencen atas sebab kesihatan berdasarkan garis panduan LPPSA bilangan 1/2021. Baki pinjaman perumahan diselesaikan melalui pampasan oleh panel insurans yang dilantik oleh LPPSA. Sebab bila kita pergi naziran kan, kadang-kadang kita nampak dia memang dah tak nampak, dah tak boleh mengajar dah pun. Jadinya lebih baiklah dia pencen atas sebab kesihatan. Sebab bila kita nampak kadang-kadang dia berusaha untuk mengajar tapi dia memang dah tak boleh, sebab dia takut dimomokkan dengan benda-benda yang tak sepatutnya lah ni. Kalau kata pencen atas sebab kesihatan, dia tak dapat pencen dia sampai 360 bulan seperti mana yang lain. Sebenarnya dia dapat semua full seperti mana orang yang bekerja sampai 360 bulan. Walaupun dia bekerja 20 tahun, dia dapat pencen umur pencen seolah-olah berkhidmat
30 tahun. Itulah dia kelebihan kelebihan sekiranya pegawai bersara atas sebab kesihatan. Jadi kalau mana tadi ada pinjaman perumahan boleh diselesaikan melalui panel insurans lah yang dilantik oleh LPPSA. Yang mana pinjaman perumahan kerajaan saja tuan-puan, yang mana pinjaman perumahan yang komersial tu yang macam CIMB ke apa, kita tu di luar bidang kuasa lah. Ada soalan tak? Dan saya rasa saya nak apa yang diterangkan oleh Puan Siti tadi sebenarnya menjawab jugalah soalan daripada Kamarul yang mana mengatakan di sini kalau dia punya soalan ni kalau tidak boleh bekerja jangka masa lama kerana masalah kesihatan seperti stroke, dialisis, buah pinggang atau keupayaan lain tu, tapi dia tidak mau ambil cuti dan dia masih lagi datang bekerja, saya rasa boleh PGB ataupun ketua-ketua jabatan melihat kepada apa yang telah diterangkan kepada oleh Puan Siti tadilah. Okay. Dan juga tapi ingat satu soalan ni mungkin quite simple sajalah. Dia tanya boleh ke kalau cuti sakit tu diambil berturut-turut selama 3 hari, cuti klinik swasta? Tak ada masalah. Tadi saya dah maklum tadi kan 180 hari dia punya kelayakan cuti sakit swasta itu diambil lah. Tapi kalau dia adalah kawalan dalaman daripada tapi ada kawalan lah itu tertakluk juga pada ketua jabatan lah. Dia akan tertakluk juga kepada ketua jabatan. Jadi di sini sebenarnya dia akan ketua jabatan akan lebih cakna lah ya bagaimana untuk mengurus cuti dalam kalangan staf tuan-tuan lah. Jadi Okey. Seperti mana juga nanti saya ingin maklumkan jugalah kepada tuan-puan yang mana garis panduan pembiayaan perumahan LPPSA 1/2021. Okey, yang mana dokumen yang diperlukan tu, yang mana tadi kata pegawai itu ada pinjaman perumahan, dokumen itu perlu dikemukakan kepada pihak LPPSA lah. Okey, yang pertamanya kena ada surat kelulusan persaraan atas sebab kesihatan daripada JPA. Yang kedua, laporan lembaga perubatan. Yang ketiga, borang pemberitahuan lah keiratan penyakit kritikal mulai 2018 yang mana dalam garis panduan berkenaan, dan juga surat permohonan pampasan penyakit kritikal oleh peminjam. Yang ini boleh lihat di dalam garis panduan. Alright. Dia tidak mengira usia kan Puan? Okey, yang bersara atas sebab kesihatan ni tidak mengerik usia. Tak perlu tunggu 40 tahun ya? Tak perlu. Kalau 40 tahun tu bersara pilihan saja. Nanti saya akan terangkan juga. Okey. Selain daripada skim pencen, yang mana memilih skim KWSP pun layak untuk bersara atas sebab kesihatan di bawah Seksyen 6A6 Akta Pencen 1980 Akta 227. Okey, yang mana lembaga perubatan mengesahkan bahawa pegawai ini mengalami penyakit atau kecacatan yang kekal lah seperti mana yang tadi saya maklumkan, dan dia tidak berupaya untuk menjalankan tugas hakiki, yang mana faedah persaraannya seperti mana yang tertakluk di bawah Akta Pencen untuk akta KWSP lah, yang mana yang pertamanya dia dapat kad pesara juga. Sama juga macam tadi yang pencen tadi pun dapat kad pesara. Dia dapat juga GCR untuk KWSP dan juga pengeluaran wang KWSP lah tertakluk pada Akta 452. Yang ini memang boleh kita lihatlah. Okey. Dan di sini ada juga yang bertanya sekiranya guru tersebut memang layak dibuat panel perubatan, tetapi guru itu mahu memohon bersara pilihan. Jadi adakah pihak PTJ perlu juga menubuhkan panel perubatan atau menyokong permohonan guru tersebut? Okey. Sebenarnya boleh sebenarnya kita nak kalau katalah nak pihak pentadbir ataupun guru besar nak membantu pegawai ni, sebenarnya kita boleh untuk mohon untuk bersara pilihan ataupun dia nak teruskan lembaga perubatan. Okey, kita lihat jugalah kalau kata sekiranya sebenarnya untuk laluan bersara pilihan ni kita juga pertimbangkan juga, sebab saya pun buat untuk yang bersara pilihan ni ramailah yang sakit yang mohon kepada kita, dan mana yang contoh dia pergi ke lembaga perubatan untuk bersara atas sebab kesihatan ni, kita cuma mohon pegawai maklumkanlah ataupun ketua jabatan memaklumkan
maklumkan kepada kita, kepada bahagian sumber yang menguruskan bersara pilihan ini, bahawa pegawai telah pun diluluskan bersara atas sebab kesihatan lah. Supaya kita boleh membatalkan surat sokongan bersara pilihan berkenaan. Supaya nanti bila sampai, kita tak nak dua-dua maksud saya dalam masa yang sama tu dia boleh mohon pergi ke bersara pilihan dan dia boleh mohon untuk bersara atas sebab kesihatan. Walau bagaimanapun, tertakluk mana keputusan yang mana sampai dululah tarik kuat kuasa. Bila mana dah sampai tarik kuat kuasa tu, dah tak boleh tarik balik lah tuan-puan. Contoh, bersara pilihan sampai dulu tarik kuat kuasa dia, kalau kata dia dah lulus, dia tak boleh tarik balik lah. Itu dia kena tengok dulu. Kalau kata dah dapat sokongan, tunggu dulu untuk tengok dia dapat ke tidak bersara atas sebab kesihatan, supaya kita boleh batalkan. Dan rata-rata saya nampak juga soalan berulang menanyakan jika pegawai itu sendiri yang tidak mahu bekerjasama menggunakan laporan perubatan, jadi tindakan seterusnya mungkin di bawah ketua jabatan lah. Ya betul. Tadi tu saya maklumkan tadi, di bawah PP 1 2013, ketua jabatan boleh mengarahkan pegawai untuk membuat pemeriksaan kesihatan, dan ketua jabatan boleh mohon untuk laporan perubatan berkenaan lah, laporan kesihatan berkenaan. So sekiranya pegawai ingkar untuk memberi melaksanakan ataupun mengikut arahan ketua jabatan, pegawai boleh dikenakan tindakan tata tertib. Jadi panjang cerita dia tu kalau tindakan tata tertib ni. Jadi kena menerangkan kepada pegawai apakah pro and cons dia. Sekiranya tidak memberikan laporan perubatan. Okey, mana-mana saya pun ingin memaklumkan kepada tuan-puan yang mana-mana yang bersara atas sebab kesihatan ini. Okey, berdasarkan Perkeliling PP 7 2008, pegawai yang telah dibesarkan atas sebab kesihatan di bawah Seksyen 10(5)A Akta Pencen 1980, pegawai boleh dipertimbangkan untuk dilantik semula secara kontrak tetap ataupun sementara. Okey, walau bagaimanapun pelantikan semula pegawai adalah tertakluk kepada sama ada pegawai ini sihat ataupun tidak oleh panel perubatan yang ditubuhkan oleh pihak berkuasa melantik. Okey, yang mana pencen sekiranya pegawai ini dilantik semula di dalam perkhidmatan, pencen pegawai yang diterima atas sebab kesihatan itu akan digantung sepanjang tempoh pelantikan semula lah. Okey. Yang ini tadi saya dah maklumkanlah tadi. Maksudnya kalau sekiranya pegawai bercadang untuk bersara pilihan. Sekiranya pegawai ni sakit, dia tak nak tunggu lembaga perubatan ni sebab kemungkinan lama ke apa ke, tapi sebenarnya lembaga perubatan ni pun sebenarnya tak ada lama sangat, tak ada lama sangat lah, tapi boleh saja tunggu. Tapi kalau kata dah memang dah tak nak sangat tunggu, pegawai ada alternatif lah. Alternatif lain contohnya dia mohon untuk bersara pilihan. Bersara pilihan yang mana syarat-syaratnya yang bersara pilihan ni, yang pertama, pegawai perlu sah jawatan dan diberikan taraf berpencen lah. Itu semestinya. Kalau kata dia pilih skincare USP, dia tak ada bersara pilihan tuan-puan. Skincare USP tak ada bersara pilihan. Dia ada istilah letak jawatan ataupun bersara 60 tahun itu saja. Kalau kata di bawah perkhidmatan awam, di bawah Akta Pencen 1980 yang mengguna pakai Akta Pencen 1980, dia ada alternatif lain, dia boleh bersara pilihan yang mana sakit ni lah. Yang kedua, dia berumur 40 tahun. Okey, masih berumur 40 tahun lah. Yang ketiga, berkhidmat sekurang-kurangnya 10 tahun. Dia ada tempoh perkhidmatan dia yang melayakkan tu 10 tahun. 10 tahun. Dia tak boleh kurang, 10 tahun. Okey. Yang keempat, perlu dapat sokongan daripada ketua jabatan. Kalau kata tak dapat sokongan ketua jabatan, tak bolehlah bersara pilihan. Sebabnya kementerian akan melihat semua dokumen-dokumen ini. Dokumen-dokumen ini termasuklah sokongan daripada ketua jabatan, sebab nanti nak menggantikan cikgu tu kemudian siapa kita ada urusan-urusan seterusnya, bukan saja dia fikir dia seorang saja dia nak pencen tu, dia kena fikirkan juga urusan-urusan yang seterusnya lah, urusan-urusan seterusnya, perkhidmatan, penggantian dan sebagainya. Okey, yang kelima, pegawai itu mesti bebas tapisan SPRM. Yang keenam, bebas tindakan tata tertib. Okey, yang ketujuh, bebas tindakan tata tertib ni, yang ini selalu menjadi inilah pertanyaan yang mana kalau bebas tindakan tata tertib ni, biasanya kalau kalau bersara pilihan ni dia different sikit. Kalau contoh, kalau
di perspektif integriti ni is different. Tapi kalau untuk perspektif untuk bersara pilihan ni, yang bebas atau tertib ni adalah termasuklah yang mana contoh yang tak bebas ni, yang mana kalau contoh dia belum keluar surat pertuduhan, dia masih dalam siasatan, itu tidak bebas lah lagi, tata tertib. Kita mengambil kira perkara-perkara itu. Yang ketujuh, pihak tuan puan juga boleh batal ataupun pindah. Belum pindah lah, tapi sebenarnya kita tidak menggalakkan. Saya dah keluarkan surat beberapa negeri lah. Kalau kata dia nak pindah, dia perlu fikir semasak-masaknya sebelum dia nak bersara ni. Biasanya orang nak bersara ni, dia dah fikir masak-masak dah. Dia nak bersara, saya betul-betul nak bersara, saya takkan tarik balik. Sebolehnya begitulah. Sebab bila mana dah hantar kepada kementerian ni, kami ni kena sebagai urusan BPSM ni, kita akan cek, kita akan semak buku perkhidmatan pegawai. Jadi dia mengambil masa, puan-puan bayangkan dia akan mengambil masa. Bila kita dah semak, tiba-tiba tak jadi, nak batalkan pula bersara pilihan dia. Jadinya sebelum, memang dibolehkan sebelum kuasa tu nak batal atau pindah, tetapi di pihak BPSM kementerian kita tidak menggalakkan lah, dan kita memang keluarkan surat amaran kepada mana-mana negeri ke jabatan atau pembahagian yang membatalkanlah supaya tidak berulang lagi. Sepatutnya pegawai telah fikir semasak-masaknya. Okey. Dan yang ke-8, adakah pencen bersara pilihan ini dibayar pada umur berapa tahun? 55 tahun ke, 40 tahun ke, 55 tahun ataupun 50 tahun. Dia berdasarkan tarikh lantikan. Okey. Untuk bersara pilihan ni berbeza dengan bersara atas sebab kesihatan tadi tu. Kita jangan samakan. Bersara atas sebab kesihatan tu, apa-apa umur yang pegawai itu bersara, dia dapat terus pencen, ganjaran, GCR dia. Okey. Dan dia dapat juga bayaran pinjaman perumahan itu dibayar oleh panel insurans LPPAC. Okey, bagi yang pencen pilihan ni pula, dia berdasarkan tarikh lantikan. Dan dia ada syarat-syarat dia. Syarat-syarat dia tadi yang saya telah maklumkan kepada tuan-puan. Yang mana kalau pencen bulanan itu mulai layak terima dia, ada dua tarikh lantikan lah. Yang pertama, sekiranya lantikan sebelum 12 April 1961, untuk pegawai lelaki dia akan terima pencen bulanan dia tu. Pencen bulanan ni tuan-puan jangan fikir ganjaran ataupun GCR, sebab ganjaran GCR kalau pencen pilihan dia akan dapat pada tarikh dia bersara itu. Tarikh dia bersara pilihan itu. Tetapi pencen bulanan dia mulai layak terima. Contoh lantikan sebelum 12 April 1961, lelaki 50 tahun, wanita 45 tahun. Manakala lantikan selepas 12 April 1961, pegawai lelaki ataupun wanita berumur 55 tahun, dia akan dapat pencen bulanan. Okey. Saya nak ceritakan kepada tuan-puan apa perbezaan dia, apa pro and cons dia bila kita pilih pencen bersaraan pilihan dan juga atas sebab kesihatan. Okey, bila kita nampak di sini, kalau saya rasa tuan-puan pun boleh nampak di layar ataupun di skrin tuan-puan yang mana menonton. Yang pertamanya, contoh syarat kelayakan dia. Syarat kelayakannya berbeza. Okey, kalau bersara pilihan sendiri, dia mesti umur dia 40 tahun. Baru cukup syarat kita bawa untuk pertimbangan jawatankuasa persaraan pilihan lah. Kalau Kementerian Pendidikan ni, dia ada jawatankuasa persaraan pilihan puan, yang mana dipromosikan oleh Timbalan Ketua Perkhidmatan Pendidikan Malaysia, 3PPM SOS lah, yang mana dia akan memberikan sokongan untuk pegawai berkenaan pencen pilihan sendiri. Kalau kata dah sokong daripada pihak kementerian, baru dibawa ke JPA untuk diluluskan. JPA dia akan melihat kepada sokongan daripada kementerian. Kementerian dahulu. Kalau tak ada surat daripada kementerian, dia tak akan pertimbang untuk kelulusan. Okey? Yang pertama tadi saya sebut syarat kelayakan lah. Untuk pilihan sendiri, dia berumur 40 tahun ke atas lah, dan ke atas, dan genap 10 tahun tempoh perkhidmatan. Okey. Dan juga bersaraan atas sebab kesihatan ni, dia tak ada had umur. Okey, tiada had umur dan tidak mengira tempoh perkhidmatan. Tetapi dia perlu melalui lembaga perubatan. Itu tadi saya bagi tahu. Apa kesan implikasinya, dia tak, kesan negatif tak ada. Kesan yang positif ada. Kesan positif tu dia boleh dipertimbangkan untuk melalui untuk lembaga perubatan. Alright. Seterusnya, peringkat kelulusan dia.
Peringkat kelulusan untuk persaraan pilihan sendiri adalah bahagian pencen perkhidmatan JPA lah kalau persaraan pilihan sendiri. Tapi kalau bersara atas sebab kesihatan ni adalah pertimbangan daripada KPPA. Tadi saya dah terangkan kan. Maksudnya tarikh bersara atas sebab kesihatan tu adalah sehari selepas KPPA bersetuju untuk dia bersara. Okey. Dan usia yang seterusnya, usia kelayakan pembayaran pencen. Yang ini tadi saya dah terangkan juga, persaraan pilihan sendiri sebelum 12 April 1991 45 tahun perempuan, 50 tahun lelaki, dan selepas 12 April 1991 55 tahun lah. Dan bagi yang bersara atas sebab kesihatan berdasarkan tarikh dilulukan bersara atas sebab kesihatan, tidak mengira usia. Okey, perlu faham yang ini. Kadang-kadang nak menerangkan untuk memujuk pegawai pun kita kena faham dulu. Kita faham apa pro and cons kita nak terangkan kepada pegawai supaya kita tidak tersilap memberi nasihat. Okey. Dan pengiraan pencennya adalah contoh persaraan pilihan sendiri ini adalah berdasarkan tempoh perkhidmatan sebenar. Okey, berdasarkan tempoh perkhidmatan sebenar lah. Tetapi kalau bersara atas sebab kesihatan adalah berdasarkan tempoh perkhidmatan secara isyarat. Contoh dia 20 tahun dia dapat 360 bulan lah, maksudnya 30 tahun lah, seperti mana orang yang bekerja yang bekerja biasalah. Okey. Yang mana seterusnya kelayakan ganjaran dan GCR akan dibayar pada tarikh persaraan. Kedua-duanya sama. Ganjaran GCR akan dibayar pada tarikh persaraan. Tetapi pencen bulanan sahaja akan dibayar pada pada tertentulah dia punya kriteria dia. Okey. Dan cukai pendapatan pula perlu membayar cukai pendapatan sekiranya menerima pencen sebelum usia 55 tahun. Contoh tadi tarikh lantikan dia sebelum 1991, dia pencen umur 45 tahun. Jadi dia kurang 55 tahun kan, dia dapat pencen bulanan, iaitu akan dikenakan cukai pendapatan. Okey. Tetapi yang mana bersara atas sebab kesihatan ni, dia tidak akan dikenakan cukai pendapatan. Walaupun umur dia pencen, umur dia 30 tahun, 40 tahun. Alright? Okay, saya harap tuan-puan jelaslah. Ada soalan tak yang ini? Sebelum saya teruskan lagi. Teruskan. Kita ada berbagi dalam setengah jam lagi. Okey. Kita teruskan saya. Okey. Seterusnya, saya nak terangkan kat sini, di bawah cuti atas sebab perubatan itu ada cuti karantina lah, yang mana tujuan dia adalah untuk menghalang berlakunya wabak penyakit daripada merebak, dan kadar dia adalah sepanjang tempoh penahanan bergaji penuh lah jika pegawai sakit dikira sebagai cuti sakit. Dan syaratnya adalah pegawai dari perjalanan balik ke Malaysia dari luar negeri dan ditahan di mana-mana stesen karantina dan pintu masuk negara lah, lapangan terbang ataupun pelabuhan. Okey. Dan pegawai juga selain daripada itu, pegawai dikurung di rumahnya kerana takutlah penyakitnya merebak lah. Okey. Okey. Seterusnya cuti bersalin. Yang keempat ini adalah salah satu di bawah kategori cuti atas sebab perubatan lah, kita kategorikan dia. Cuti bersalin ini di bawah Perintah Am 25 dan 26 bab C dan dibaca bersama dengan ceraian MyPPSM 5.4.1. Okey. Dan diberi kepada pegawai wanita untuk pulih daripada melahirkan anak, termasuk pegawai yang melahirkan anak selepas 22 minggu mengandung, sama ada bayi itu hidup ataupun meninggal dunia lah, dia layak. Okey, tapi kalau kurang daripada itu dia tak layak lah. Okey, kalau kata bayi dia meninggal umur 9 minggu ke kan, jadi dia tidak layak untuk menerima kemudahan cuti bersalin. Okey, yang mana kadarnya adalah 60 hingga 90 hari lah bagi setiap kelahiran. Ini mandatory mandatory. Layaknya dia mandatorinya 60 hari hingga 90 hari. Kalau kata tak cukup 60 hari dia ni, dia cuti bersalin, dia perlu ada beberapa lah, dia perlu apply cuti sakit, menggunakan cuti rehat dia. Dan dia menggunakan, kalau cikgu, cuti sakit bersalin separuh gaji lah, sakit bersalin separuh gaji 14 hari. Alright. Okey, syarat-syarat dia, pegawai boleh memilih menggunakan cuti sakit bersalin sama ada pertamanya bermula pada tarikh pegawai bersalin ataupun pada bila-bila masa dalam tempoh 14 hari dari tarikh dijangka bersalin. Dia boleh gunakan. Dokumen sokongan dia seperti mana ni lah, surat akuan pegawai bersalin yang mengesahkan dokumen yang mengesahkan tarikh dijangka bersalin bersama borang-borang permohonan cuti bersalin. Okey. Tidak boleh meminda
Syarat-syarat dia ni tidak boleh dipindah, cuti bersalin yang telah diluluskan oleh ketua jabatan dan dicatatkan dalam buku perkhidmatan. Sebab dia ada 360 hari saja sepanjang tempoh perkhidmatan, ianya perlu dicatatkan supaya nanti tidak terlebih mengguna pakai cuti bersalin ni, nanti kena tolak cuti-cuti lain kan. Jadi akan memberi kesan kepada tempoh perkhidmatan lah. Okey. Saya selitkan sikit soalan di sini lah ya. Sebab dia cerita cuti bersalin, tetapi sebenarnya ada teraikan soalan ini ya. Pegawai ini ingin buat IVF. Jadi dia perlu mengambil cuti apa untuk dia memohon jika dia nak buat IVF ni? Okey. Pregnancy lah. Okay. Kalau kata doktor memberi doktor mengesahkan yang contoh dia pergi IVF tu pergi jumpa doktor, betul. Doktor mengesahkan dia tidak fit untuk bekerja lah pada ketika itu, jadi diberikan cuti sakit. Jadi dia dapatlah cuti sakit. Kalau sekiranya tidak, dia menggunakan cuti rehat dia. Dia tak ada cuti tanpa rekod, tak ada untuk yang IVF ni lah. Jadi kalau misalnya mendapat cuti sakit yang diperakukan oleh pegawai perubatan, cuti sakit lah. Diperakukan untuk cuti sakit lah. Sekiranya tiada, cuti rehat lah. Cuti rehat yang berkelayakan. Okey. Okey. Yang ini saya ingin maklumkan di sinilah contoh cuti bersalin. Cuti bersalin dia ada dua kategori lah. Satu yang mana cuti bersalin, contoh pegawai yang menggunakan pakai cuti rehat tahunan. Dia ada pegawai, contoh cikgu pun ada, CG juga ada juga yang menggunakan pakai cuti rehat tahunan kan. Jadi dia akan menggunakan pakai kaedah beginilah. Kaedahnya contoh, kalau baki cuti bersalin bergaji penuh itu kurang 60 hari. Sebab dia mandatory je 60 hari minimum. Pegawai kena ambil cuti bersalin 60 hari minimum lah. 60 hari minimum, 90 hari is maksimum lah. 60 ke 90 hari. Kalau kata dia tidak cukup 60 hari, dia perlu yang pertamanya pilihan dia guna semua baki cuti bersalin bergaji penuh lah. Kalau kata dia ada lagi. Kalau tidak cukup juga, dia boleh gunakan cuti rehat yang berkelayakan. Berkelayakan tu maksudnya hari bekerja saja. Yang ni yang menggunakan cuti rehat tahunan Jangan confuse pula nanti mana yang kat sekolah tu jangan guna yang ini. Yang mengajar kepada guru seterusnya. Tapi saya nak mention jugalah. Kalau masih tidak cukup, kita guna cuti bersalin tanpa gaji. Cuti bersalin tanpa gaji. Kalau dan juga pilihan yang kedua, kalau kata dia tidak cukup, dia boleh menggunakan pakai cuti menjaga anak, yang mana tidak terikat dengan cuti bersalin. Seterusnya yang ini untuk yang cuti bersalin bagi yang cikgu lah. Yang mana guru, contoh cuti bersalin yang mana pegawai yang layak cuti rehat khas ni adalah kebiasaannya yang mana guru-guru yang duduk di fasiliti contoh sekolah lah. Semasa penggal sekolah ni, baki cuti sakit bersalin bekerja penuh je kurang 60 hari. Kalau kata dia kurang 60 hari, jadi 3 pilihan cara bagaimana dia nak mengambil cuti berkenaan lah. Yang pertamanya, dia akan menggunakan semua baki cuti bersalin bergaji penuh dia. Kalau masih tidak mencukupi, pegawai ini boleh mengambil cuti bersalin, boleh dipertimbangkan untuk cuti bersalin separuh gaji hingga 14 hari. Sekiranya tidak cukup, tidak cukup untuk 60 hari itu, nak sampaikan 60 hari itu, dia perlu mengambil cuti bersalin tanpa gaji. Itu yang pilihan yang pertama, opsi yang pertama, laluan pertama. Kalau yang kedua pula, pegawai juga boleh alternatif yang kedua, guna setelah sekiranya pegawai kurang 60 hari lah, dia punya kelayakannya 60 hari, kurang 60 hari, jadi guna semua baki cuti bersalin. Dia dah guna dah semua baki cuti bersalin bergaji penuh. Kalau tak cukup, kita akan guna cuti bersalin separuh gaji 14 hari tadi. Dan dia juga boleh, kalau tak cukup, dia boleh mohon untuk cuti menjaga anak. Cuti menjaga anak ni jam maksimum dia adalah 1,800. Contoh kalau kata dia bersambung dengan cuti bersalin tadi 1,825 hari. Kalau kata itu yang pilihan ketiga lah. Kalau kata dia dah 60 hari tu dia dah cukup semua tu, dia tak ada lagi dah cuti dah ni. Tak ada cuti lagi, cuti bersalin dah tak ada dan sebagainya. Dia boleh sambung terus dengan cuti menjaga anak. Cuti menjaga anak tu maksudnya 1,825 hari. Kadang-kadang ada yang bertanya, kenapa, apa beza yang kalau kata tanpa gaji dengan cuti menjaga anak tu? Dia ada beza dia.
Daripada segi contoh, dia still lagi cuti tanpa gaji. Tetapi kalau cuti menjaga anak ni, contohlah, contoh dia ambil lebih daripada 180 hari. Dia boleh diberikan pergerakan gaji secara isyarat lah. Itu saya nak maklumkan di situ. Kalau dia tanpa gaji saja, dia tak ada pergerakan gaji dan sebagainya, dia tak ada pergerakan gaji lah. Okey. Okey, contoh kat sini. Kalau semasa cuti penggal sekolah lah, sekiranya pegawai bersalin semasa cuti penggal sekolah. Kalau dia ada baki cuti bersalin bergaji penuh tu, dia boleh guna. Okey. Dan bagi tempoh yang selebihnya, dia tak perlulah cuti separuh gaji 14 hari, tak perlu. Cuti menjaga anak ke, tak perlulah. Jadi dia boleh boleh bagi tempoh selebihnya tu untuk cukupkan 60 hari tu, dianggap cuti bergaji penuh. Sebab dia dalam cuti penggal sekolah. Alright. Sama juga yang untuk yang cuti bersalin, contoh tadi saya dah maklumkan juga, yang mana kalau dikata memang dah tak ada cuti bersalin bergaji penuh, dia dah habis guna 360 hari itu, telah habis, jadinya berdasarkan ceraian lampiran SR 5.41.A, yang mana pilihan pertamanya dia boleh menggunakan cuti bersalin separuh gaji lah, opsi yang pertama. Okey, dan seterusnya sekiranya tak cukup lagi, dia cuti bersalin tanpa gaji. Itu dia punya, kalau tak cukup, dia punya gist dia adalah dia akan menggunakan cuti bersalin tanpa gaji ataupun cuti menjaga anak. Okey. Saya nak bertanya, ini pun sebenarnya adalah kita melihat pada keputusan ketua jabatan lah. Betul. Okay. Adakah majikan boleh mengalang pegawai bawahannya mengambil cuti bersalin 90 hari? Sebab dinyatakan tadi 60 hari itu adalah mandatory yang perlu diberikan. Betul. Tapi kita boleh extend hingga 90 hari. Tapi tidak mendapat ketua jabatan. Jadi bagaimana, apa pandangan Puan? Majikan boleh menghalang? Memang cuti bersalin ni pun memang perlu ada kelulusan ketua jabatan lah. Kan? Bagi saya, kalau kata ianya ialah sebab tadi 60 hari adalah mandatory. Okey, tadi saya dah maklumkan jugalah, kalau kata contoh ketua jabatan tak laksanakan tugas-tugas dan tanggungjawabnya yang sebetulnya, dia boleh dikenakan tindakan lah. Sekiranya kita tak nak nanti benda ni akan, contoh dia akan jadi di kemudian hari. Contoh pegawai fight di mahkamah dan sebagainya, dia akan menyusahkan kementerian, dia akan menyusahkan ketua jabatan itu sendiri nanti. Dan juga untuk pegawai yang belum sah jawatan, adakah dia layak untuk mendapat cuti bersalin ini? Okey, yang tidak sah jawatan tu, gurusan terlatih, perempuan yang dilantik ke Perkhidmatan Tetap dan terlatih perintah diperakakan akan diberikan cuti bersalin lah, cuti bersalin yang bergaji penuh. Tapi dia akan lihat jugalah sama ada kalau dia punya kriteria tu, biasanya jadi yang kontrak pun kita ada beberapa kelulusan dan sebagainya, kriteria dia. Ada kriteria dia. Kita boleh teruskan. Okey. Masa pun mencemburui kita. Ada beberapa kita belum masuk pada perkara yang kedua. Ya, betul. Berkaitan dengan pool. Betul. Okey. Seterusnya yang kelima adalah cuti TB, kusta dan marah. Jadi memang selalu menjadi pertanyaan lah. Menjadi pertanyaan yang mana dia memerlukan tempoh rawatan yang panjang. Tempoh rawatan yang panjang yang mana kadar dia adalah, kalau cuti TB ni adalah 12 bulan ataupun 24 bulan penyakit kusta atau barah, dan selepas cuti bergaji penuh, dia akan menggunakan cuti rehat yang berkelayakan. Cuti separuh gaji tidak lebih daripada 12 bulan, seterusnya lah maksudnya kelulusan KSU, dan cuti tambahan sama ada bergaji penuh, separuh gaji atas bukti bicara KSU dengan perakuan lembaga perubatan. Contohnya di sinilah jika dapat dilihat, yang mana kurang daripada 12 bulan, 360 hari lah, maksudnya dia dapat 12 bulan untuk TB ni lah, cuti sakit bergaji penuh. Sekiranya dia dapat perakuan berdasarkan CJ perakuan sakit daripada doktor lah, dia TB ke, kusta ke, barah ke. Tapi ada juga agak unik juga di KPM ni. Ada yang nak menggunakan cuti sakit dan nak menggunakan cuti TB dia. Tapi kalau mana doktor itu telah mengesahkan diri TB, kusta dan barah di dalam dia punya cuti sakit, kita guna pakai adalah TB, kusta dan barah lah. Sebab kadang-kadang dia pun tak tahu sebenarnya TB, kusta dan barah ni dia dapat 365 hari untuk TB, 730 hari untuk kusta ataupun barah. Okey. Dan layak juga bagi jenis penyakit yang setara TB, kusta dan barah dengan perakuan lembaga perubatan. Okey.
Yang mana-mana ada juga yang cikgu yang ada jugalah pegawai perkhidmatan pendidikan yang mendapatkan rawatan di yayasan bukan kerajaan iaitu hospital swasta. Dia perlu mendapatkan kelulusan kuasa tertentu. Contohnya BPSN KPN lah, kuasa tertentu tu. Dan tetapi perbelanjaan rawatan tu ditanggung sendiri. Sebab dia pergi swasta kan, tapi perbelanjaan rawatan ditanggung sendiri. Kalau ada rawatan alternatif yang mungkin tidak mahu mengambil rawatan biasa di hospital tu, dia perlu dapatkan kelulusan juga sebab dia perlu dapatkan cuti sakit bergaji penuh tu kan. Rawatan tu, rawatan apa pun dia terpulang lah dengan alternatif ataupun swasta tu. Alternatif tu dia kira kategori macam swasta jugalah. Okey, ini saya nak menerangkan tentang ringkasan cuti sakit TB, kusta dan bara berdasarkan Perintah Am 30 dan 31 dan dibaca bersama dengan My PPSM 5.4.7. Kalau urusan perkhidmatan ni memang banyaklah membacanya. Perintah Am, My PPSM memang kena biasalah. Kadang-kadang tak teringat juga kita ni kan. Okey, kadang-kadang pegawai pun tak teringat, boleh saja merujuk. Nanti slide ni pun saya akan kongsikan untuk sama-sama untuk melihatlah. Okey, contoh kalau kata TB tadi, contoh biasa kusta dengan barah lah kebanyakan barah lah. Barah kita ambil contoh 24 bulan tu 730 hari itu adalah bergaji penuh. Okey, bergaji penuh. Jadi adalah kelulusan ketua jabatan saja. Okey. Dan seterusnya kalau tak cukup lagi dia adalah 25 hari. 20 hari contoh kalau cikgu dia akan ada 25 hari. Kalau macam menggunakan cuti rehat CRT tu ada cuti rehat yang berkelayakan lah. Okey. Dan seterusnya kalau kata dia masih tak sihat lagi, dia boleh lagi memohon untuk cuti separuh gaji lah TB, kusta dan barah iaitu 12 bulan. Tetapi atas kelulusan daripada kuasa tertentu. Okey. Dan selebihnya sekiranya dia tak sihat lagi, masih lagi dalam barah ni kan, dia ambil masa yang lama. Bila ambil masa yang lama, mungkin tempoh-tempoh dia tu, selebihnya tu dia kena ada kuasa tertentu berdasarkan keputusan lembaga perubatan. Okey. Saya harap tuan-puan boleh fahamlah di sini. Kalau kata tak berapa faham lagi, boleh kemukakan soalanlah kepada melalui email dan sebagainya. Ada beberapa soalan ni lah yang menyebut berkaitan dengan cuti menjaga anak. Jadi anak yang bawah 5 tahun ni selalu sakit, masuk ward. Jadi bagaimana untuk dia lakukan untuk menjaga anak tersebut? Adakah dia kena mengambil cuti tanpa gaji dan bagaimana untuk cuti menjaga anak? Okey, kita terus kepada cuti menjaga anak lah cuti. Walaupun bukan di bawah cuti atas sebab perubatan. Okey, saya terangkan sedikit. Cuti menjaga anak ni kita boleh ambil, dia ada dua ni lah. Contoh dia ada dua. Contoh kalau dia daripada dia masa bersalin ke selepas bersalin ke macam mana? 5 tahun. Maknanya dia selepas anak dia dah 5 tahun. Anak dia dah 5. Boleh dia sakit. Okey, cuti sakit menjaga anak sebenarnya dia boleh ambil cuti separuh gaji sebab kalau cuti menjaga anak ni dia setahun maksimum ataupun anak tu dah berumur 5 tahun. Kalau 5 tahun dan ke atas ni, saya cadangkan dia ambil cuti separuh gaji lah untuk menjaga ahli keluarga terdekat. Termasuklah anaknya yang sakit. Okey. Kalau kata dia dah habis cuti kelayakan cuti separuh gaji tu, dia kena ambil cuti tanpa gaji lah. Kalau kata cuti rehat dia dah habis dan sebagainya lah. Okey, kita teruskan. Ada lagi tak soalan sebelum saya? Teruskan. Okey, seterusnya yang keenam adalah cuti kecederaan. Okey, cuti kecederaan tu kalau ikutkan yang terakhir lah ni di bawah cuti atas sebab perubatan. Di bawah Perintah Am 27 hingga 29 bab C. Tujuan cuti kecederaan ini diberikan kepada pegawai yang mendapat kecederaan semasa menjalankan tugas rasmi sebagai tambahan setelah menggunakan kelayakan cuti sakit di bawah peruntukan Perintah Am 17 bab C. Okey, cuti kecederaan ni kita gunakan setelah kita habis, contoh dia cedera semasa menjalankan tugas. Dia sebagai tambahan lah, setelah dia menggunakan cuti sakit 180 hari tu. Jadi dia layak untuk mendapat cuti kecederaan lah sekiranya dia cedera semasa menjalankan tugas rasmi. Okey, kadar dia cuti bergaji penuh hingga ke suatu tarikh
pegawai akan pulih atau ketarikh ia akan dibesarkan dari perkhidmatan setelah cuti sakit habis digunakan, dan syaratnya diperakukan oleh lembaga perubatan, mempunyai harapan untuk sembuh dan berpunca daripada kecederaan semasa bertugas. Nah, dan diluluskan oleh KPPA lah. Yang ini adalah kuasanya adalah kuasa Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam. Okey, yang ni saya rasa tuan-puan pun boleh melihat di skrin yang mana kalau cuti kecederaan ni, kalau pegawai ini cedera semasa menjalankan tugas rasminya, kalau pegawai telah menggunakan 180 hari cuti sakit bergaji penuh, dia pegawai layak untuk dipertimbangkan cuti kecederaan sebagai cuti sakit tambahan bergaji penuh. Yang mana bermula selepas cuti sakit bergaji penuh digunakan hingga 1 tarikh pegawai akan pulih dengan pertimbangan dan kelulusan daripada Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam. Okey. Saya rasa ada lagi soalan tak sebelum saya ke jawatan kumpulan? Sebelum kepada itu kita teruskanlah kita terus kepada topik perkara yang kedua yang kita akan bincangkanlah jadi iaitu berkaitan dengan pertukaran ke jawatan kumpulan atau pool bagi pegawai yang mengalami masalah kesihatan atau masalah sakit mental, dan yang perlu penekanan di sinilah minta puan untuk menekankan bagaimana ketua jabatan perlu mengurus urusan perkhidmatan bagi pegawai yang menghadapi masalah inilah. Okey. Terima kasih. Okey, kita terus kepada jawatan kumpulan lah. Kalau kita nama yang biasa orang biasa kenal adalah jawatan pool. Yang ini bila pergi ke Kementerian Pendidikan ni kita ada satu kelebihan sedikit lah, yang mana cikgu-cikgu yang tak yang ada sakit, dan yang mana tadi yang sakit sakit berpanjangan, sakit TB, kusta atau pembara, dia memerlukan tempoh untuk dia sihat, kita akan tempatkan dia boleh di ketua jabatan boleh mohon untuk pegawai dipertimbangkan untuk masuk ke jawatan pool. Okey, yang mana jawatan pool ni diwujudkan bagi menampunglah keperluan perkhidmatan pegawai supaya jawatan berkenaan yang hakiki berkenaan boleh diisi oleh cikgu yang lain lah. Contoh kalau kat sekolah kita kena teruskan pengajaran kepada murid-murid. Jadinya memerlukan kita tak boleh nak kadang-kadang cikgu tu sakit terlampau lama, cuti sakit terlampau lama, jadi akan orang kata mengganggu pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Jadi boleh dipertimbangkan untuk masukkan pegawai dalam jawatan pool. Okey, supaya pengajaran itu berjalan dengan lancar. Punca kuasa bagi kemasukan pegawai ke jawatan pool ini adalah mengguna pakai Surat Perkeliling Perkhidmatan Kementerian Pelajaran Bilangan 2 tahun 2009. Yang mana kriterianya salah satunya tadi saya sebut tadi, masalah kesihatan yang berpanjangan, masalah mental, cuti tanpa gaji, menjaga anak ikut pasangan, urusan persendirian yang lebih daripada 1 tahun, dan disyaki melakukan kesalahan jenayah dan juga atas kepentingan perkhidmatan. Okey, proses masuk jawatan kumpulan ni saya nak tekankan jugalah kepada ketua jabatan yang mana ketua jabatan rasakan pegawai ini perlu dimasukkan dalam jawatan pool. Yang ini perlu fahamlah. Yang mana kalau kata telah kenal pasti pegawai yang layak untuk ditukarkan ke jawatan kumpulan. Contoh, yang pertamanya kena ada dokumen lah, dokumen yang lengkap untuk pertukaran pegawai ke jawatan kumpulan ke unit jabatan ataupun bahagian berkenaan lah terlebih dahulu sebelum dikemukakan kepada kementerian. Dokumen dia kena ada borang-borang yang telah dinyatakan dalam SPP 2 2009. Okey, sekiranya dokumen itu terlengkap, maka kita akan semak dulu dan kita akan angkat untuk pertimbangan dan kelulusan lah sebelum surat arahan penempatan kepada pegawai ke jawatan pool dikeluarkan. Alright. Adakah untuk soalan sini pegawai yang terlibat ini hanya yang bergrade DG saja atau yang macam kalau staf AKP pun sebenarnya boleh dimasukkan dalam pool? Staf AKP pun ada juga. Yang ini saya tekan staf AKP pun ada, jawatan untuk guru pun ada, tetapi dia ada
jawatan yang maksud jawatan pool ni dia punya jawatan dia tak banyak. Jadi tak semua orang boleh masuk. Jadinya yang tertentu saja yang kita rasa dia ni perlu, memang betul-betul perlu untuk masuk dipertimbangkan untuk ke jawatan pool. Dia bukan daripada permohonan pegawai, tidak. Tetapi daripada ketua jabatan. Okey. Yang pertama tadi saya sebut tadi, yang pertama masalah mental dan sebagainya pun boleh kita pertimbangkan untuk dimasukkan ke dalam jawatan pool. Saya nak lebih tekankan kepada urusan perkhidmatan pegawai contoh yang mengalami masalah kesihatan ataupun kesihatan yang berkepanjangan ataupun mental yang berada dalam jawatan kumpulan. Kebiasaannya kita akan buat naziran. Di pihak kementerian memang kita akan memantau pegawai-pegawai, cikgu-cikgu yang sakit ataupun AKP yang sakit lah. Kalau kat sini saya tekankan cikgu-cikgu yang sakit yang mana mengalami masalah sakit yang berpanjangan ataupun masalah mental yang berada dalam jawatan kumpulan ataupun pool lah yang lebih daripada 3 tahun. 3 tahun dan ke atas. Kita akan memantau pegawai, kita akan panggil ketua jabatan, contoh ketua jabatan dia contoh pengetua, guru besar, termasuk pegawai yang mengalami masalah kesihatan berkenaan lah. Sebab kita juga pada ketika itu kita akan memberikan penerangan juga kepada mereka. Sebab mereka yang mengalami masalah kesihatan ni yang berada di jawatan pool ni kebanyakannya setelah saya pergi naziran ni kebanyakan mereka tidak tahu apa urusan perkhidmatan dia di dalam jawatan pool itu. Jawatan pool dia tak tahu urusan perkhidmatan dia. Apakah itu bersara atas sebab kesihatan pun dia tak tahu. Adakah dia ni layak diberikan kenaikan gaji pun dia tak tahu. Adakah dia layak dinilai prestasi pun ada yang tidak tahulah. Jadinya di sini saya ingin terangkan sedikit berkaitan dengan urusan perkhidmatan pegawai. Yang pertamanya contoh kedudukan pegawai. Contoh kalau kata pegawai ini sakit. Saya lebih fokus pada sakit lah sebab tadi kita cerita pasal cuti sakit dan sebagainya. Kita akan fokus kepada yang mana sakit ni, yang duduk, yang mana kita telah ketua jabatan telah mohon dia masuk ke dalam pool dan dia telah diberikan kelulusan untuk masuk ke jawatan pool ni. Yang pertama kedudukan pegawai ini secara fizikalnya dia akan bertugas di bawah penempatan asal. Contoh sekolah A, dia akan bertugas di sekolah A lah, di bawah kawalan ketua jabatan semasa. Kebiasaannya begitu. Kecuali dia ada kesalahan jenayah, itu kita tak akan tempatkan lah. Contoh gangguan seksual ke, kita akan tempatkan ke tempat selain pada sekolah. Biasanya kita akan tempatkan di JPN ataupun PPD. Okey. Sekiranya pegawai berkenaan boleh bertukar nak dapatkan tempat yang lebih dekat dengan rumah ataupun hospital untuk mendapatkan rawatan, kita boleh pertimbangkanlah untuk pegawai berkenaan bertukar sekolah lah supaya mungkin lebih dekat untuk mendapatkan rawatan untuk memudahkan pegawai. Sebab pegawai ni sakit. Jadi kita faham sokongan fizikal, moral, social support tu semua perlu ada. Okey. Dan juga ketua jabatan, buku rekod perkhidmatan pegawai ni perlu disimpan dan diselenggara oleh ketua jabatan. Yang mana yang sakit ni, buku rekod perkhidmatan akan berada pada ketua jabatan.